ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua? Kak Som ada. Cik Ana mana? Turn by turn Liza. Liza sakit juga? Oh, selalu je mesej saya, tak mesej saya pun. Sebab dia migraine. Oh, sebab dia migraine. Okey. Makan ubat terus tidur. Okey. Muka surat berapa kita hari ni? Tajuk baru Bab 7 kan? Okey, baik. Kita masuk pada perbincangan bab kita yang ke-7 pagi ini. Muka surat 58. Topik kita pagi ini ialah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi junub. Babul madmadati wal istinsyaqi fil janabah, ketika mandi junub. Baik, hadisnya berbunyi qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. Maksudnya, Umar bin Hafs bin Ghiyath meriwayatkan kepada kami, dia berkata, ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Salim meriwayatkan kepadaku dari Quraib dari Ibn Abbas, dia berkata, Maimunah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, aku menyiapkan air mandi untuk Nabi SAW. Baginda menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci keduanya. Kemudian baginda mencuci kemaluannya, lalu baginda menepukkan tangannya ke lantai dan menggosokkannya dengan tanah. Selanjutnya baginda membasuh tangan, kemudian baginda berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian baginda membasuh wajah dan menyiramkan air ke atas kepala, kemudian menyingkir lalu membasuh kedua kaki, kemudian dibawakanlah handuk kecil iaitu tuala kecil kepada baginda. Namun baginda tidak mahu mengibaskan sisa air dengannya, iaitu dengan tuala kecil tersebut. Jadi ini kita panggil sebagai antara riwayat yang lain yang disebutkan oleh Maimunah tentang tata cara mandi junub yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi di sini topiknya ialah bab memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi junub. Ini kita panggil sebagai apa?
Tak, kita panggil dia sebagai wuduk. Okey, masukkan dalam kategori wuduk. Jadi bila seseorang itu dia masukkan air ke dalam hidung, kemudian dia berkomor-komor, semua ini kita panggil sebagai perbuatan yang terkandung dalam wuduk kita. Jadi di sini sebab tu syarah judul bab diterangkan begini. Perkataan babul madmadati wal istinsyaqi fil janabah. Bab berkomor-komor dan memasukkan air ke hidung ketika mandi junub, iaitu pada waktu mandi junub. Maksudnya, apakah kedua perkara tersebut hukumnya wajib atau tidak? Jadi yang akan kita bincangkan, masukkan air ke dalam hidung ni dan berkomor-komor, adakah kedua-dua ni mesti buat? Kalau tak buat, ketika kita mandi junub ni sah ke tak? Itu yang akan dibincangkan. Okay. Jadi di sini dia kata pendapat pertama ialah Ibn Battal dan ulama lainnya mengisyaratkan bahawa Al-Bukhari menarik kesimpulan tidak wajib. Tak wajib. Okay. Jadi maknanya bila kita mandi junub ni, kalau tertinggal, kita tak komo-komo dan tak masukkan air dalam hidung, itu tak menjejaskan kesahan mandi junub kita. Tetap diterima mandi tersebut. Kenapa dia kata tadi tidak wajib? Kedua perkara tersebut dari hadis ini. Kerana dalam hadis bab sesudahnya mengenai hadis ini disebutkan, kemudian baginda berwuduk seperti wuduk hendak solat. Ini menunjukkan bahawa kedua perkara itu dilakukan berkaitan dengan wuduk. Dia masuk dalam perbuatan wuduk kita. Ia bukan perbuatan yang berlaku ataupun dilakukan secara tersendiri. Bila kita nak buat komor-komor dan juga masukkan air dalam hidung, dia adalah perbuatan yang kita kata berwuduk. Dia tak kata, tak nak ambil wuduk lah tapi nak komor-komor, nak masukkan air dalam hidung. Dia tak begitu. Mesti berwuduk, masuk sekali. Kedua-dua perbuatan ini. Jadi dia kata, sementara putusan ijma', ijma' maksudnya apa? Kesempatan. Kesepakatan. Sepakat apa? Sepakat membawa berkat. Majoriti ulama, okey, pendapat majoriti ulama kan senang cakap gitu, sepakat ya Allah. Okey, majoriti ulama maknanya keseluruhan ulama dalam pendapat ini menyatakan bahawa berwuduk dalam proses mandi junub tidak wajib. Jadi kalau kita mandi junub, kita tak ambil wuduk ketika kita mandi junub tu, sah tak? Sah, tak ada masalah. Boleh saja, sebab dia kata tak wajib. Dalam hal ini, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung merupakan bahagian dari wuduk. Jadi kalau wuduk itu sendiri, kita kata tak wajib, kan ketika kita mandi junub, bermakna kalau kita tak masukkan air dalam hidung, dan kalau kita tak berkomor-komor, tak ada masalah. Jadi semua itu boleh diterima. Maknanya solat kita punya mandi junub tu boleh diterima. Maka dia kata, jika wuduk tidak wajib, maka berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung pun tidak wajib. Ini artinya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat mandi Nabi SAW dapat dimaknai sebagai sifat mandi yang sempurna dan utama. Tapi kita kata tadi tak wajib kan? Tapi kalau kita dapat buat lebih sempurna, lebih baik kerana kita ikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tak buat, taklah pula kita kata menjejaskan mandi junub itu tadi. Okey. Baik, syarah hadis ya. Di sini kita ada perkataan haddatsana Umar bin Hafsin. Umar bin Hafs meriwayatkan kepada kami. Siapa dia? Diterangkan di sini, iaitu Umar bin Hafs bin Ghiyath, seperti yang ada tercantum dalam riwayat Al-Asili. Kita ada perkataan yang lain di sini, perkataannya ghuslan. Ghuslan maksudnya air mandi. Dengan mendammahkan huruf awalnya, dhammah apa bahasa Melayu? Depan ke atas?
Kasrah atas. Oh, tanya guru ngaji. Guru ngaji macam mana guru ngaji? Dari depan. Waw kecil. Waw kecil. Siap kata waw kecil. Okey, dhamma maknanya baris depan. Okey. Dengan baca rus huruf awalnya artinya ma'ul irtisali. Air yang kita gunakan untuk mandi. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab mandi dengan satu kali siraman. Okey, seterusnya kita ada perkataan di sini. Thumma qala biyadihil arda. Lalu baginda menepukkan tangannya ke lantai. Setelah apa tadi? Kenapa Nabi tepukkan tangan ke lantai? Sebelum tu Nabi buat apa? Cuci apa? Cuci kemaluan. Okey, setelah Nabi SAW membasuh kemaluan baginda, disebutkan di sini bahawa baginda pun menepukkan tangan di tanah. Dan tadi kata apa? Famasahaha biturabi. Qala biyadihil arda famasahaha biturabi. Nabi SAW dilihat menepukkan tangannya ke lantai dan menggosokkannya dengan tanah. Jadi dijelaskan kepada kita maksud perbuatan baginda ini apakah sebenarnya. Adakah mengantuk? Pecah Tak ada yang lain? Longgar ke apa? Terkejut gegel. Kenapa budak tu? Boleh? Runtuh lagi tak? Jangan. Runtuh rehal. Okey, terus. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat kami. Sedangkan dalam riwayat majoriti perawi tercantum dengan lafaz biyadihi alal ardi. Dalam kitab tak ada ala tak ada. Tapi dalam riwayat yang lain ala ada. Okey, biyadihi alal ardi. Dalam kitab thumma qala biyadihil arda tanpa perkataan ala. Tapi kalau kita lihat dalam majoriti perawi yang meriwayatkan hadis ini, riwayat mereka, tercantum dalam riwayat mereka perkataan ala, biyadihi alal ardi. Ini merupakan pengungkapan dengan perkataan, tetapi yang dimaksud adalah perbuatan. Makna kata qala di atas adalah berkata, tetapi maksudnya adalah perbuatan, iaitu menepukkan. Baik, dalam kitab kita ni kan, dia letak perkataan thumma qala biyadihil arda. Qala ni maksudnya apa? Berkata. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal, maknanya satu-satu kan, kita akan faham kemudian berkata. Tapi taklah, itu bukan dimaksudkan. Berkata di sini dimaksudkan ialah menepuk. Maksud yang lain, bukan kita kata berkata. Jadi dia kata di sini makna kata qala di atas adalah berkata, kan? Adalah berkata. Makna asalnya adalah berkata, tetapi maksudnya adalah perbuatan, iaitu menepukkan. Bukan kita kata Nabi kata dekat tangan tu kan, macam tu. Bukan gitu. Kalau faham maksudnya yang kita kata terjemah secara harfian satu-satu, kita akan faham macam itulah. Takkanlah Nabi nak cakap dengan tangan kan, talk to my hand. Taklah macam itu. Tapi maknanya di sini ialah maksud qala kita faham dengan menepukkan. Jadi perkataan difahami sebagai perbuatan. Okey. Seterusnya dia kata di sini, dalam hadis lain diungkapkan dengan sebaliknya. Jadi diberikan kepada kita dengan satu contoh. Kalau tadi perkataan kita faham dengan perbuatan. Sekarang ini diberikan satu contoh perbuatan, perbuatan difahami dengan perkataan. Begitu. Contohnya bagi kat sini, pengungkapan, iaitu pengungkapan dengan perbuatan. Tetapi yang dimaksud adalah perkataan. Contohnya
adalah lafaz yang terdapat dalam hadis la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Apa yang boleh? Dengki tak boleh, tapi boleh pada dua je. Ingat tak hadisnya Kak Zah? Riwayat siapa Kak Zah? Bincang, sila bincangkan. Kalau orang bersedekah, kita jealous, dengki, boleh dengki. Dengkinya Kak Som sedekah. Lagi satu apa? Orang yang berilmu. Betul Kak Ram? Tak boleh jawab. Rasa ilmu. Maknanya kalau kita nampak orang berilmu, kita rasa dengki, boleh, itu dibenarkan. Dia nak seperti dia. Oh, senyum Kak Zah, senyum simpul. Berilmu, satu tadi sedekah, dua ni. Yang lain tak boleh. Apa dia? Orang belakang cakap kuat sikit, saya tak dengar. Oh, Kak Ram pusing tengok. Sama dah cakap. Cakaplah, cakap. Cik Faina. Apa dia? Orang yang baca Al-Quran. Orang baca Quran Jadi orang baca Quran ke orang berilmu? Mana satu betul? Katanya ada dua. Sekarang ada tiga. Kok tiga? Katanya dua. Kok tiga sih? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki ataupun tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Jadi baca Quran ke berilmu? Berilmu. Berilmu lebih utama, baca Quran tak utama. Kategori. Masya Allah, ramainya fatwa. Saya letak jawatan. Saya letak jawatan macam ini. Ramai betul ustazah bagi fatwa. Ramai betul, Masya Allah. Ni kalau masuk meeting fatwa bagus ni, semua berbual. Baguslah, tak apa, bagus, alhamdulillah. Okey. Tiga lah tu, tiga-tiga. Dalam pelbagai macam riwayat. Okey, dalam pelbagai macam riwayat. Jadi di sini tadi apa, satu orang yang bersedekah, kan, kita nampak orang yang bersedekah. Lagi satu tadi orang yang berilmu, kita nampak dia ada ilmu. Orang yang baca Al-Quran pun sama jugalah. Pendek kata, bila kita nampak orang yang dia ini baik daripada sudut amalannya, ibadahnya, lalu kita ada rasa cemburulah. Cemburu ni bukan maksud dengan niat nak menghilangkan nikmat tu. Jadi kita tak panggil hasad dengan maksud yang sebenarnya lah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kan? Tapi cemburu apa dia? Betul, kita panggil ia ghibtah dalam bahasa yang lebih tepat lah. Maknanya kita cemburu untuk dia tu sebab nikmat dia tu kalau boleh kita nak jadi macam dia tadilah. Okey, dan bukan sebab nak hilangkan nikmat dia. Kalau dengki beza. Dengki kita nak hilangkan nikmat tu. Biar dia tak ada. Padan muka kau. Kita kalau nampak orang ada oh tu tiga, hasad dengki busuk hati, masya-Allah. Berganda-ganda kan, tengok orang bahagia, masa satu hari tengok orang nanti tak lama lah tu, ini dengki, tak lama lah tu. Makna apa? Kita berharap hilang nikmat orang tu.
Ini tak boleh, dosa besar, tak boleh buat gitu. Tapi di sini yang dibenarkan dalam agama kita, Nabi sebutkan tadi, la hasada illa fisnatain, pada teks berikutnya dari hadis ini ketika mengomentari tentang orang yang rajin membaca Al-Quran. Okey, baginda bersabda, lau utitu misla ma utiya haza la fa'altu misla ma yaf'al. Ni kisahnya ialah bila dia ni ada jiran. Jiran dia tu selalu baca Quran. Jadi hari-hari dia dengar jiran tu baca Quran kan. Bila dia dengar tu kata, kalaulah aku ni Allah bagi aku macam itu, aku nak jadi macam dia. So ini perkara yang dibenarkan. Kan kita dengar, kita nampak orang bersedekah contoh kan, Masya Allah, hari-hari dia sedekah kan. Kita tak kata, mudah-mudahan esok tak ada duit, tak sedekah. Bukan gitu. Kalau kata kita dengki. Tapi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku ada duit macam dia. Kan, dapat sedekah. Bahkan lebih sedekah banyak daripada dia. Macam itulah keadaannya. Itu dibenarkan. Nampak orang pergi kuliah kan, Masya Allah pergi kuliah, bagus hari-hari pergi kuliah. Kita tak kata, mudah-mudahan esok sakit, kaki dia tak payah pergi kuliah. Itu dengki, kalau itu dengki. Tapi kita nak, mudah-mudahan Allah bagi aku masa, aku dapat jadi macam dia, datang kuliah. Dengar macam tu kan. Ini dibenarkan dalam agama kita. Maka di sini tadi kita fokus pada dia kata, pengungkapan dengan perbuatan. Baca Al-Quran ni, kita panggil sebagai perbuatan yang mengeluarkan suara. Kan, pengungkapan, ada perkataan, ada kata-kata. Tetapi dia kata di sini, sekiranya aku diberikan seperti yang diberikan kepadanya, nescaya aku akan melakukan, iaitu membaca Al-Quran seperti yang dia lakukan. Makna kata la fa'altu adalah nescaya aku akan melakukan. Tetapi maksudnya adalah perbuatan membaca Al-Quran. Perbuatan itu membaca. Kita panggil membaca ni sebagai satu perbuatan yang mengeluarkan suara, ada ucapan, ada pengungkapan. Jadi perbuatan difahami sebagai ucapan. Untuk hadis yang diberikan contohlah di sini. Baik, seterusnya penjelasan lebih lanjut mengenainya akan disebutkan dalam bab mengibaskan air dengan tangan. Dari riwayat Abu Hamzah dari Al-A'mash dengan lafaz fadaraba biyadihil arda, menepukkan tangannya ke lantai. Dengan riwayat ini jelas sekali bahawa kata qala, iaitu berkata, dalam hadis bab di atas diertikan dengan menepukkan. Okey, jadi maknanya qala di sini kita tak kata berkata, tetapi maksudnya ialah menepukkan tangan di lantai. Perkataan seterusnya, thumma tanaha, kemudian baginda menyingkir, iaitu berpindah ke sudut yang lain. Saya pernah terangkan keadaan ini, bagaimana keadaannya? Kaki? Macam mana? Pindah kaki? Alih tempat. Betul. Betul, alih tempat. Lepas mandi, alih ke tempat lain, cuci kaki. Betul ke tak? Orang belakang, betul ke tak orang belakang? Betul. Orang yang duduk, betul ke tak orang duduk? Cik Ya, betul tak Cik Ya? Cik Ya tunduk, takut kena soal Cik Ya. Cik Ya tunduk, tahu, dia takut akan kepala dia. Lupa. Summa tanaha, beralih tempat. Kak Zah bangun, Kak Zah tunjuk saya macam mana? Sini, Kak Ram, bangun Kak Ram. Di depan sini, tunjuk macam mana? Cepat, sila demonstrate. Apa dia?
Okey, lepas tu belakang ke tepi? Lepas tu? Oh, betul. Ha-ha. Ha-ha. Maknanya beralih ke tempat yang bersih. Itu saya nak dengar. Daripada tadi tak dengar. Tadi cakap Oh, tadi cakap Oh, sorry. Suara kuat sikit lah. Cakap bisik-bisik. Oh, Kak Ram cakap juga. Betul. Oh. Beralih kaki ke, apa dia? Oh, tu tak tahu. Beralih ke tempat yang bersih untuk kita basuh kaki kita. Itu maksudnya. Bukan beralih tempat beralih macam tu je. Tetapi tujuannya ialah beralih ke tempat yang bersih kerana tadi kita dah berada di tempat yang kotor kan, sebab kita dah basuh badan kita kan. So tempat tu kotor, so kita pindah di tempat yang lebih bersih kakinya. Baik, perkataan falam yanfud biha, namun baginda tidak mahu mengibaskan sisa air dengannya. Yang ni Nabi diberikan apa tadi? Tuala kecil. Tapi dia kata Nabi tidak mahu mengibaskan, maknanya tak nak lap. Nabi biarkan saja. Dalam riwayat karimah ditambahkan Abu Abdullah berkata, yakni beliau tidak menyeka tubuhnya dengan handuk, iaitu dengan tuala. Di sini dhamir ha pada kata biha disebutkan dalam bentuk muannath, padahal seharusnya muzakkar, iaitu dengan bihi, kerana merujuk kepada kata mindil. Dalam hadis dia guna perkataan apa tadi? Thumma utiya bimindilin falam yanfud biha. Tapi Nabi SAW tak menggunakannya. Jadi dia guna biha, sepatutnya guna bihi. Kenapa? Kenapa ada dua whiteboard hari ni? Satu untuk ustazah, satu untuk murid. Standby gitu Suka Kak Ram. Dalam hadis guna perkataan biha kan? Ha ni balik pada apa? Tuala. Okey. Tuala dalam hadis sebut apa tadi? Mindil. Mindil ni muzakkar. Senang kata, mindil ni kalau bahasa Arab kita panggil lelaki. Sorry orang lelaki jangan marah. Dia kata kita tuala. Okey, maknanya nak kata mindil ni ialah dipanggil sebagai bentuk isim yang beralih ataupun menuju kepada lelaki. Jadi kalau kita nak kata beralih kepada mindil kan, sepatutnya dia bihi. Lama. Tapi dalam kitab letak ha. Ini sepatutnya lah. Sebab ini isim muzakkar. Kenapa biha kan? Jadi dia terangkan macam ini. Dia berikan penerangan yang begini. Kerana merujuk kepada kata mindil. Kerana yang dimaksudkan adalah kata al-khirqah. Okey? Al-khirqah. Kalau al-khirqah ni baru perempuan. Muannas, isim muannas. Yang nak dimaksudkan ialah bukan mindil, tapi yang mereka nak maksudkan dalam hadis ni ialah al-khirqah, kain yang lebih besar. Sebab kalau mindil ni biasanya kita faham sapu tangan kecil tu. Jadi sapu tangan kecil ni kan macam mana nak buat lap badan? So yang dimaksudkan ialah al-khirqah lebih besar kainnya untuk lap badan. Sebab tu dalam hadis dia guna biha untuk balik pada satu tuala yang lebih besar. Bukan mindil. Kalau mindil ni kecil saja yang square tu. Yang biasa orang lap muka, tu panggil mindil.
Ataupun mindil ni yang biasalah, kalau orang lelaki kan suka sapu tangan kan? Ke orang perempuan suka sapu tangan juga? Adalah, ada orang dulu-dulu suka sapu tangan lah kan? Bagi boyfriend sapu tangan. Sekarang bagi tisu. Tak tidur malam pegang sapu tangan tu. Hai. Zaman-zaman dululah Kak Som bercinta. Gurau je Kak Som yang marah. Okey, seterusnya dia kata sini. Sebab dari sisi makna, kata al-mindil juga merupakan khirqatun makhsusah, sejenis kain khusus untuk tuala. Okey, jadi penjelasan selanjutnya akan disebutkan nanti dalam bab menuangkan air ke tangan, iaitu pada hadis yang berbunyi Maimunah berkata, lalu aku memberikan sehelai kain kepada baginda. Jadi dia guna hirqa dalam hadis yang lain, tak guna perkataan mindil. Adapun lanjutan pembahasan hadis ini telah disebutkan dalam bab berwuduk sebelum mandi. Okey. Boleh masuk bab 8? Penat tak? Apa dia Kak Som? Tahu tak apa? Ustazah yang penat, kita dengar je. Kan? Dengar pun tak ingat. Oh, banyak sangat. Banyak sangat ya. Tapi saya rasa kelas ni straightforward. Kelas kat MYI ni dia tak macam kelas macam esok kelas apa? MKS, Gufran dengan apa tu? Kat Masjid Kasim. Tu macam banyak sangat dia punya maklumat bersepai-sepai. Macam all over the place kan. Nak kutip satu-satu kan. Kalau ni dia straightforward sebab dia hadis, syarah hadis kan. Kalau kuliah yang lain semua banyak sangat info nak masuk. Tu pun tak ingat. Okey, tak apalah. Masing-masing cara. Dah tua, jangan. Muda lagi. Dia kalau nak awet muda kan banyak belajar, nanti muda. Betul, tak bohong. Banyak belajar, banyak baca buku, nanti muda. Okey bab 8. Apa dia? Oh, banyak baca Quran jadi awet muda Masya-Allah. Quran ke Quran? Quran kot. Baik, bab yang ke-8 di sini mengusap tangan dengan tanah agar lebih bersih. Babu mashil yadi biturabi litakuna anqa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah bin Zubair al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-A'mash meriwayatkan kepada kami dari Salim bin Abil Ja'di, dari Quraib, dari Ibn Abbas, dari Maimunah, bahawa Nabi SAW pernah mandi junub. Baginda mencuci kemaluannya dengan tangannya, kemudian menggosokkan tangan baginda ke dinding dan mencucinya. Kemudian baginda berwuduk seperti wuduk hendak solat. Setelah selesai mandi, maksudnya sesudah menguyurkan sekujur tubuh, maknanya setelah badan seluruhnya disiram dengan air, baginda mencuci kedua kakinya. Okey, syarah judul bab ya, perkataan Babu mashil yadi biturabi litakuna anqa.
Bab mengusap iaitu menggosok tangan dengan tanah agar lebih bersih. Tadi sebelumnya dia guna perkataan apa nak terangkan ni? Tangkap. Pergi mana? Masuk bawah meja. Sebelumnya guna perkataan apa? Tak ingat. Hadis tadi baru baca tadi hadisnya. Ni bab 7 ni, bab 7. Sekarang bab 8 kan? Bab 7. Bukan. Tentang cuci tangan tu. Cuci tangan. Summa qala biyadihil arda famasahaha biturab. Kita dalam bab 7 lafaznya famasahaha biturab. Okey. Bila masuk bab ni, bab yang ke-8 guna thumma dalaka bihal haita thumma ghasalaha. Nabi SAW menggosokkan tangan baginda ke dinding dan mencucinya. Kalau tadi Nabi SAW menepuk-nepukkan tangan di mana? Tanah. Kemudian famasahaha biturab, kemudian basuh dengan tanah, kemudian cuci tangan tu. Jadi macam ada dua metod kan? Ke sama? Satu, tangan tu dekat tanah. Okey. Tangan dekat tanah, kemudian confuse Mula-mula macam mana? Bab yang ke-7, macam mana Nabi buat? Menepukkan tangan di tanah, kemudian menggosokkan dengan tanah, kemudian baru basuh. Okey, sekarang yang bab 8 macam mana tadi? Dinding. Okey, bukan tanah kan? Gosok dekat dinding, lepas tu baru cuci. Okey, habis nak ambil yang mana? Sama? Kak Som nak ambil kat dinding. Kak Ram nak ambil yang mana Kak Ram? Apa dia? Pertama logik sikit. Oh, yang kedua tak logik. Dekat dinding buat apa? Oh, sebab kat dinding tak ada tanah. Tapi zaman Nabi dinding diperbuat daripada tanah kan? Betul tak? Cik saya duduk belakang, cik saya. Oh, sembunyi kat belakang rupanya. Oh, so sembunyi. Kau member kat depan tak puas hati, so sembunyi. Oh, saya nampak kat belakang. Okey, tapi zaman dulu dinding memang diperbuat daripada tanah. Zaman sekarang dinding kita buat daripada apa? Mozaik. Batu. Jadi logik tak, cik ya? Logik. Sekarang logik pula. Tadi tak logik. Gaduh. Semua batu. Dinding batu, lantai batu, kita pun kepala batu. Cantik ayatnya. Masya Allah. Duduk rumah batu, hati pun batu juga ya. Keras ya hati dia, ya Allah. Na'udzubillah. Tak lot cakap apa pun gitu je. Bagi teguran pun sama
je. Memang batu lah. Kalau dulu tanah semua lembut ya. Oh, okey. Sempat dia masuk kat situ. Tak apa. Kita bincang kat sini kan. Dia kata macam ni. Ya. Sila. Macam mana tak dengar sayang? Berdirilah. Oh, kalau berdiri make more sense dekat wall. Tapi boleh je kalau apa tu? No. No. Kalau kita walaupun kita berdiri, kita still boleh ni kan. Oh, kalau dia tak boleh menyangkung, dia berdiri. Okey, sebab tu kita ada dua metod di sini. Okey, satu Nabi tunjukkan menggunakan tanah yang ada dekat lantai lah. Kedua menggunakan tanah yang ada di dinding. Bermakna dua-dua boleh. Tak ada masalah. Kalau kita mudah untuk menggunakan tanah yang ada dinding, kita gunakan. Kalau kita mudah untuk gunakan tanah yang ada di lantai pun dibenarkan. Cuma masalahnya, isunya sekarang, kita buat ke macam tu? Tak buat. Kita tak buat begitu. Adakah kita nak pergi dinding batu kita ni? Lepas cuci kemaluan kan? Tang. Satu hal lah pula. Ataupun lepas cuci, lepas basuh kemaluan Nabi tangan dekat ni kat tanah, kita pun jongkok. Bersih tangan aku. Macam tu ke? Tak. Bijaklah juga kita ni kan. Maknanya ini cara Nabi pada konteks Nabi SAW waktu itu. Jadi sekarang kita guna sabun. Kan kita nak basuh tangan tadi. Sekarang yang caranya jelas. Menggunakan Nabi ambil air, letak di tangan kanan kan, kemudian letak di tangan kiri. Dengan tangan kiri yang ada air tu Nabi basuh kemaluan. Okey, kalau ikut cara Nabi tadi, pertama tadi Nabi menepukkan tangan di tanah, ambil turab tadi, ambil tanah tu bersihkan baru basuh. Okey, ataupun kaedah kedua yang kita baru baca dalam bab yang ke-8 ini, Nabi tepukkan tangan di dinding baru basuh. Okey, kita nampak begitu. Tapi kalau konteks kita tak buat sedemikian. Kita ambil sabun, kita bersihkan tangan kita pencucilah begitu. Okey, so kita taklah buat sebagaimana yang Nabi SAW lakukan tu tadi. Kita guna dengan cara yang bertepatan dengan konteks kita. Okey, supaya lebih bersih. Jadi air di sini kita masuk pada bab yang tadi, perkataan tadi. Babu mashil yadi biturabi litakuna anqa. Bab mengusap itu menggosok tangan dengan tanah agar lebih bersih. Jadi pada zaman Nabi menggunakan tanah. Zaman kita guna sabun. Yang kita kata sesuailah dengan konteks kita kan. Tapi kalau nak guna tanah, tak payah. Bagus cik, saya suka. Tak payah Ustazah, tak payah fikir. Tak payah Ustazah, tak payah fikir Ustazah. Kita pakai sabun je. Okey, betul. Tak payahlah nak pecah kepala. Okey, tak apa. Kita guna sabun je, tak payah fikir nak guna tanah. Okey, artinya agar tangan menjadi lebih bersih. So kita ambil tujuan dia. Kita nak tangan kita lebih bersih. Jadi kalau ikut konteks kita hari ini, nak bersihkan kita guna sabun, settle. Okay? Sebelum digunakan untuk menyeka tubuh. Tujuannya kenapa kita bersihkan tangan tu tadi? Pertama ialah sebab kita dah guna untuk bersihkan kemaluan. Sekarang ni kita nak sentuh bahagian tubuh kita yang lain. Sebab tu kita bersihkan tangan tu tadi. Syarah hadis perkataan haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Abdullah bin Zubair al-Humaidi meriwayatkan kepada kami. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat kami. Sementara dalam riwayat majoriti perawi tertulis haddatsana al-Humaidi wa Sufyan, dan Sufyan iaitu Sufyan bin Uyainah. Itu tak apalah, itu dia tentang nama perawi.
Seterusnya perkataan faghasala farjahu, baginda mencuci kemaluannya. Huruf fa di sini adalah fa tafsiriyah yang berfungsi untuk mentafsirkan, iaitu untuk menjelaskan. Okey, faghasala farjahu. Fa di awal tu. Yang ini fa yang ini. Bukan farja tau. Faghasala. Jadi fa ini dia kata fa tafsiriyah. Tujuannya ialah untuk menjelaskan. Jadi huruf fa yang ada pada awal perbuatan ghasala tu tadi kan, perkataan tu kan, ialah untuk menjelaskan, bukan untuk ta'qibiyah. Okey? Bukan untuk mengurutkan. Mengurutkan tu maksudnya turutan, bukan urut. Okey, turutan. Takut salah faham ya. Tudung mana tudung? Tudung mana tudung? Kenapa buka tudung? Cik garangnya ni kau jadi mak. Okey, bukan ta'qibiyah ni bukan. Kalau ta'qibiyah ni dia macam kita kata urutan. Lepas ni, lepas ni, lepas ni, lepas ni. Itu maksudnya. Okey, urutan. Jadi sekarang fa yang ada kat depan ni dijelaskan ni adalah untuk tafsir, untuk jelaskan perbuatan tersebut. Kemudian dijelaskan lagi di sini, hal ini dikarenakan mencuci kemaluan bukan dilakukan sesudah mandi. Iaitu hal ini dikarenakan mencuci kemaluan bukan dilakukan sesudah mandi. Urutan yang benar adalah dilakukan sebelum mandi. Pembahasan menyangkut ataupun berkaitan hadis ini juga telah disinggung sebelumnya. Jadi sunnah ingat sebelum kita basuh badan dalam keadaan junub ini, basuh kemaluan terlebih dahulu. Bukan last baru basuh kemaluan. Awalnya di hadapan bukan di belakang. Di antara faedah yang dapat dipetik dan redaksi hadis ini adalah manfaat dimuatkannya kata thumma, iaitu thumma kemudian. Konjungsi ini menunjukkan urutan tertib seperti urutan yang disebutkan dalam tata cara mandi junub ini. Mana perkataan summa tu? Oh, kat sini. Thumma dalaka bihal haid. Kemudian summa tawadda'a. Okey, mana satu-satu. Lepas basuh kemaluan, kemudian basuh tangan, okey, yang dah digunakan untuk mencuci kemaluan tadi. Kemudian summa dalaka dulu. Gosok tangan tu dengan sabun, kemudian gosok, kemudian baru basuh, summa tawadda'a. Kemudian barulah berwuduk. Falamma faragha, selepas selesai basuh semua, barulah basuh kaki. Jadi perkataan summa kita ada 3. Okay, thumma dalaka, thumma ghasala, thumma tawadda'a, untuk menunjukkan urutan. Tapi kalau tadi yang fa ghasala, fa itu bukan untuk urutan. Fa itu ialah digunakan untuk menjelaskan. Okey. Baik, terus boleh masuk bab 9. Oh, sikit je boleh, lebih-lebih tak boleh. Oh, seri panjang. Memang saya nak masuk sikit pun. Sebab topik semua je situ-situ juga sama-sama je. Masuk apa tadi? Basuh tangan, kemudian gosokkan tangan kan. Jadi bab 9 ni masih lagi berkaitan lah dengan tangannya. Iya, nak apa? Bab 9. Nasib baik engkau lawa, terkejut aku. Tiba-tiba ada budak kecil kat tepi. Bab 9. Okey, bolehkah orang junub memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya? Okey, masih lagi
bab tangan ni kan. Jika tidak ada najis pada tangannya selain keadaannya yang masih junub. Panjang tajuk dia. Babun hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i qabla ay yaghsilaha idza lam yakun ala yadihi qadharun ghairul janabah. Wa adkhala ibn Umar wal Bara' ibn Azib yadahu fi at-tahuri wa lam yaghsilha thumma tawadda'a wa lam yara ibn Umar wa ibn Abbas ba'san bima yantadhihu min ghuslil janabah. Ibn Umar dan Al-Bara' bin Azib memasukkan tangan mereka ke dalam air untuk bersuci tanpa mencucinya terlebih dahulu. Kemudian mereka berwuduk. Ibn Umar dan Ibn Abbas berpendapat bahawa tidak ada masalah dengan percikan air pada saat mandi junub. Baik, hari itu kita bincang step pertama bila kita nak mandi apa? Niat. Okay. Setelah itu cuci tangan kan? Okay. Tapi sekarang ini kalau kita nampak daripada perbuatan Ibn Umar dan Al-Bara' tu, adakah mereka cuci tangan? Dia tak cuci tangan. Apa dia buat? Terus masukkan tangannya ke dalam bejana tu kan yang berisi air. Okey. Baik, syarah judul bab. Perkataan babun hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i. Bab, bolehkah orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam bejana? Artinya, maksud daripada bab ini, boleh tak kita ni orang yang junub memasukkan tangan ke dalam air yang akan digunakan untuk mandi? Sekarang kita ni tengah dalam keadaan yang junub. Ada baldi tu, kita nak guna untuk mandi. Kan? Kita belum lagi basuh tangan kita. Tak basuh tangan pun, kita terus cedok air tu untuk kita mandi. Ini persoalannya. Boleh ke tidak? Qabla ayyaghsilaha, sebelum kita cuci tangan. Okay? Qabla ayyaghsilaha, sebelum dia mencucinya. Iaitu di luar bejana tersebut. Idza lam yakun ala yadihi qadharun, dan dalam keadaan yang mana dia yakin tangan dia tak ada kotoran. Dia yakin macam tu. Yakni baik berupa najis maupun yang sejenisnya. Ghairal janabah, selain keadaannya yang masih junub. Melainkan diri dia sajalah yang dalam keadaan junub itu tadi. Maksudnya, selain hukum yang berkenaan dengan mandi junub, bukan bekas mandi junub. Sebab dia masih diperselisihkan sehingga oleh Al-Bukhari dikategorikan ke dalam makna qadharun. Qaf itu bukan fa, silap taipan di situ. Ke dalam makna qadharun. Dalam kitab letak fa. Betul kan hurufnya qaf. Iaitu kotoran. Jadi yang dimaksud adalah hukum yang berkenaan dengan mandi junub itu sendiri. Dijelaskan lagi maksudnya pada perenggan yang berikutnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Al-Muhallab. Al-Bukhari mengisyaratkan bahawa tangan orang junub yang bersih boleh dicelupkan ke dalam bejana sebelum dia mencucinya. Sebab tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang dianggap najis hanya kerana keadaannya yang sedang junub. Kita kalau junub, kita panggil dalam keadaan bersih ke kotor? Berhadas, kotor. Kenapa kita panggil orang tu junub? Cik Ya, kenapa Cik Ya? Kenapa kita panggil orang tu dalam keadaan junub? Apa dia Cik Ya dia gelak tu? Ya Kak Som, kenapa? Oh, sedang bincang. Tengah bincang.
Kita panggil diri kita junub, kenapa kita panggil? Okey, sekarang bukan akulah, orang lain. Bukan, tapi kita, okey, saya bagi contoh. Saya kata, saya dalam keadaan junub. Dalam pemikiran faham apa? Baru bersama dengan suami, so kita faham kita dalam keadaan junub. Maknanya wajib mandi kan? Orang dalam junub kita panggil bersih ke kotor? Kotor lah sebab baru bersama. Okey, cantik ayatnya. Baik, sekarang ini persoalannya. Dalam keadaan kita junub, kan, dan kita rasa kita ni kotor, kita ni nak mandi, ada air dekat situ, kita belum cuci tangan kita, boleh celup tak tangan kat dalam tu? Kalau tak ada najis dekat tangan, boleh celup. Kalau ada najis, tak boleh celup. Tadi tahu tak pegang apa-apa? Kalau pegang kemaluan suami, kotor tak? Adik ni 18 SG. Tak boleh dengar. Censored lah budak kecil kat sebelah pula. Ya Allah, ya Tuhan. Dengan cerita atas katil ni dek. Subhanallah. Budak kecil kat sebelah pula. Tak kena, salah channel. Okey, jadi tangan ni sekarang ni persoalannya. Okey, dalam hadis ni soalan kan. Orang ini, kita sedang bincang yang dia masukkan tangan dia pada air yang nak digunakan untuk mandi. Okay, bila dia nak gunakan untuk mandi tu, sekarang ni dia dalam keadaan yang junub. Persoalan tadi, sekali lagi, boleh ke tidak dia masukkan tangan dia ke dalam bejana itu? Kita tadi ada satu jawapan, boleh. Sebab apa? Dia tangannya bersih, tak ada najis. Bermakna kita faham macam ni. Kalau kita yakin tangan kita ni bersih, tak ada apa-apa kotoran yang melekat pada tangan itu, boleh sahaja masukkan tangan ke dalam bejana tersebut. Dan ia tidak menjejaskan kebersihan air itu tadi. Boleh digunakan untuk mandi. Sebab tu tadi di sini kan dia kata, yang Imam Al-Muhallab tadi sebut, Al-Bukhari mengisyaratkan bahawa tangan orang junub yang bersih. Okey, ambil ni sebagai dia punya poin penting, yang bersih boleh dicelupkan ke dalam bejana sebelum dia mencucinya. Maknanya tangan itu bersih, jadi tak ada masalah. Sebab tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang dianggap najis hanya kerana keadaannya yang sedang junub. Seterusnya perkataan, wa adkhala ibnu Umar wal Bara'u ibn Azib yadahu. Ibn Umar dan Al-Bara' bin Azib memasukkan tangannya, iaitu masing-masing dari keduanya memasukkan tangan ke dalam air. Dalam riwayat Abul Waqad tertulis yadaihima, dua tangan mereka, yakni dalam bentuk thaniyah. Itu tak ada masalah lah. Seterusnya perkataannya fit tahuri, ke dalam air untuk bersuci, dengan memfathahkan huruf awalnya, artinya air yang disiapkan untuk mandi. Athar Ibn Umar ini diriwayatkan secara mausul oleh Sa'id bin Mansur. Apa maksud athar? Kata-kata sahabat. Jadi bila kita ni ambil kata-kata sahabat, kita tak panggil ia sebagai hadis, kita sebut ia sebagai athar. Okey, athar sahabat. Dan sekarang yang tadi kita baca tentang memasukkan tangan ke dalam air, siapa yang buat, Nabi ke sahabat? Sahabat. Bila sahabat ini buat, kita panggil ia adalah athar sahabat. Sebab tu dia tak kata sebagai hadis. Jadi athar ini dianggap sebagai sahih dengan lafaz yang semakna. Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ibn Umar bahawa ia mencuci tangannya sebelum bersuci. Jadi sekarang kita ada dua keadaan. Ada di kalangan sahabat yang cuci, ada di kalangan sahabat yang tidak cuci. Tadi yang tak cuci siapa? Ibn Umar dan Al-Bara' bin Azib. Yang cuci siapa? Ibn Umar. Bermakna Ibn Umar dia ada buat kedua-duanya sekali. Ada masa dia cuci, ada masa dia tak cuci. Yang penting kita dapati bahawa kedua-dua keadaan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Okey.
Baik, dia jelaskan kat sini. Kedua hadis, iaitu asar tadi ya, baik yang menyebutkan mencuci tangan atau tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dapat digabungkan maknanya dengan mengkondisikan tiap-tiap hadis tersebut. Macam mana dia nak mengharmonikan kedua-dua keadaan itu. Dijelaskan di perenggan tersebut. Sekejap Dia jadi haus minum jamu. Okey, hadis yang menyebutkan beliau tidak mencuci tangan terlebih dahulu bererti ketika itu beliau yakin tidak ada kotoran yang melekat di tangan. Sedangkan hadis yang menyebutkan mencuci tangan terlebih dahulu bererti beliau mengira ataupun menyangka atau yakin ada kotoran yang melekat di tangannya. Jadi kita faham macam inilah. Kalau kita baca hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mencuci tangan, bermakna tangan tu ada kotoran yang melekat dekat tangan tersebut. Tapi kalau Nabi terus je ambil air tanpa mencuci tangan, kita faham Nabi yakin tangan itu bersih. Dan tadi juga dia kata Nabi sangka. Sangka ni maksudnya tak yakin ya. Dia just assume tangan bersih lah, tak ada apa-apa. So maknanya sama ada dia sangka ataupun dia yakin, kedua-duanya itu boleh. Tak ada masalah. Baik, seterusnya. Atau hadis yang menyebutkan beliau mencucinya terlebih dahulu bererti itu sebagai anjuran. Jadi kalau Nabi cuci dulu, maknanya kita anggap sebagai satu anjuran sahaja. Bukan kewajipan, bukan satu yang mesti cuci baru sah, bukan begitu, tapi sekadar anjuran. Sedangkan hadis yang menyebutkan beliau tidak mencucinya terlebih dahulu bererti itu untuk menjelaskan kebolehannya. Maknanya kalau tak cuci tangan pun boleh. Masukkan air kat dalam bejana tersebut. Okey, baik. Athar Al-Barra diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaybah dengan lafaz annahu adkhala yadahu fil matharati qabla an yaghsilaha. Baginda SAW mencelupkan tangannya ke dalam mathara. Mathara ni ialah wadah atau bejana sebelum baginda mencuci tangan. Kita jumpa banyak perkataan tempat yang buat buat mandi. Sekarang kita jumpa satu perkataan yang lain, al-mathara. Minggu lepas bincang tu perkataan apa? Qadam. Qadah. Dengar qadam tadi. Al-kharaq. Al-kharaq Yang simpan susu unta tu apa? Al-hilab. Al-hilab. Lagi? Al-faraq. Lagi? Dan seterusnya. Okey, tak apa, lambat. Okey, seterusnya. Beliau juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, dahulu para sahabat Rasulullah SAW mencelupkan tangan ke dalam air sebelum mencucinya tatkala sedang junub. Okey. Perkataan walam yara ibnu Umar wa ibnu Abbas. Ibn Umar dan Ibn Abbas berpendapat terkait athar Ibn Umar, Abdul Razak telah meriwayatkannya secara mausul dengan lafaz yang semakna. Sedangkan athar Ibn Abbas diriwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaybah dari Ibn Abbas. Abdul Razak juga meriwayatkan dari jalur lain dari Ibn Abbas. Untuk mengarahkan hadis di atas sehingga dapat dijadikan dalil bagi judul bab ini dapat dilakukan dengan menyatakan bahawa apabila secara hukum kondisi junub boleh berpengaruh terhadap suci atau tidaknya air, tentu tidak dibolehkan mandi dari bejana yang terpercik ke dalamnya air mandi yang telah membasahi tubuh orang yang sedang junub tersebut, yakni dari keseluruhan air yang digunakannya. Mungkin juga dapat dikatakan sahabat memandang hal itu tidak bermasalah
kerana memang sukar untuk dihindari. Maka hal seperti itu termasuk yang dimaafkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dari Al-Hasan Al-Basri, dia berkata, siapakah yang dapat mengendalikan percikan air? Sungguh kita berharap mendapat rahmat Allah yang lebih luas daripada itu. Sebab ini persoalan ialah kalau kita mandi, kemudian terpercik air tu kan, masuk dalam baldi yang kita nak gunakan terus untuk mandi tu, adakah ianya menjejaskan kualiti ataupun nilai air itu kan untuk digunakan sebagai air mandi junub? Jadi di sini perkara itu tak dapat dielakkan. Dalam hal yang sedemikian ya, kita tak dapat nak elakkan kalau kita mandi mestilah air terpercik. Adakah orang mandi air itu tak pergi mana-mana? Ada? Tak ada kan? Benda tu normal. Kita tak boleh nak halang, tak boleh pun nak elak. Jadi sebab itu di sini para ulama kata apa? Moga-moga itu sebagai satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. Okey, itu sahaja perbincangan untuk hari ini. Ada apa soalan? Ada soalan tak? Tak payahlah tutup. Okey je. Kalau tutup nanti kan macam nak tutup buka kan. Tak logik tak logik. Kita guna ayat Cik Ya tak logik. Okey, terima kasih semua untuk hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.